Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 4 bertajuk Permainan Bola Tampar. Standard kandungan permainan bola tampar ialah seperti berikut. Yang pertama, melakukan kemahiran bola tampar menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep, pergerakan dan strategi dalam permainan bola tampar. Pengenalan. Bola tampar merupakan permainan kategori jaring yang dimainkan oleh 6 orang pemain sepasukan dalam satu-satu masa. Kemahiran asas permainan ini meliputi menyangga, servis, mengumpan, merejam dan adangan. Semua kemahiran ini perlu digarap dan dikuasai oleh seseorang pemain bagi memastikan strategi menyerang serta bertahan dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Asas-asas permainan bola tampar seperti berikut. Menyangga, servis, mengumpan, merejam dan mengadang. Terdapat beberapa jenis kemahiran dalam permainan bola tampar. Yang pertama ialah kemahiran semasa menyerang. Sesebuah pasukan yang melakukan serangan memerlukan kombinasi kemahiran bola tampar yang sesuai bagi memastikan serangan berjaya dilakukan. Pemain perlu menguasai kemahiran dan teknik yang betul ketika melakukan serangan. Serangan yang lengkap melibatkan menyangga, mengumpan dan merejam. Terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemain. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pemain adalah servis, menyangga, mengumpan dan merejam. Terdapat beberapa jenis kemahiran permainan bola tampar, iaitu kemahiran semasa bertahan. Kemahiran bertahan dalam permainan bola tampar bertujuan untuk menggagalkan setiap serangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Kemahiran ini memerlukan seseorang pemain sentiasa buka dan boleh membaca serangan yang dilakukan. Ketika bertahan, sesebuah pasukan boleh menggunakan pemain libero bagi memperkuat pertahanan di bahagian belakang. Secara ringkasnya, apabila pasukan lawan melakukan serangan, pemain pasukan bertahan akan menghalang bola dengan mengaplikasikan kemahiran bertahan seperti mengadang dan menyangga. Dalam permainan bola tampar, terdapat beberapa formasi yang digunakan untuk menentukan kejayaan. Formasi bergantung kepada kekuatan setiap pemain dalam pasukan. Terdapat 2 formasi serangan yang akan diterangkan, iaitu formasi 4-2 dan 5-1. Nombor dalam formasi ini merujuk kepada bilangan merejam dan pengumpan bagi sesuatu pasukan. Mari kita lihat formasi 4-2. Formasi ini menggunakan 4 orang pemain yang bertindak sebagai perejam dan 2 orang pemain sebagai pengumpan. Pengumpan bola sentiasa berada di bahagian hadapan. Kedudukan kedua orang pengumpan bertentangan antara satu sama lain. Pengumpan melakukan umpanan dari tengah hadapan kepada perejam yang berada di kiri, kanan atau 2 orang perejam dari belakang. Pasukan penyerang mempunyai pilihan untuk merejam bola di atas jaring sama ada pada sentuhan pertama atau kedua sebagai serangan mengejut. Formasi 4-2 meletakkan pengumpan sentiasa berada di tengah hadapan gelanggang. Hal ini akan memudahkan umpanan dilakukan kepada pemain penyerang. Pada pergerakan 1, pengumpan atau S1 berada di tengah hadapan gelanggang, manakala
manakala S2 berada bertentangan dengannya di barisan kedua. Pada pergerakan 2, pengumpan S1 akan bertukar kedudukan dengan penyerang apabila servis dilakukan. Pada pergerakan 3, pengumpan S2 akan bertukar kedudukan dengan penyerang untuk mengekalkan kedudukan pengumpan berada di tengah hadapan gelanggang. Formasi 5-1. 5 orang pemain bertindak sebagai perejam, manakala seorang pemain lagi bertindak sebagai pengumpan. Pengumpan akan berada di barisan belakang dan 3 orang pemain barisan hadapan akan bertindak sebagai perejam. Pengumpan boleh bertukar ke hadapan pada bila-bila masa. Apabila pengumpan berada di barisan hadapan, salah seorang perejam kiri atau kanan boleh bertindak sebagai pengacak bagi mengelirukan lawan. Perejam terdekat dengan bola boleh berperanan sebagai pengumpan. Darjah 1 hingga 6 menunjukkan kedudukan pemain ketika melakukan servis atau melakukan serangan. Darjah 1 hingga 3 menunjukkan kedudukan pengumpan bertukar ke kawasan 2 apabila servis dilakukan atau ketika mempunyai peluang untuk melakukan serangan. Umpanan dari tepi memudahkan serangan dilakukan. Darjah 4 hingga 6 menunjukkan pergerakan pengumpan dari arah belakang bertukar ke kawasan 2 apabila servis dilakukan atau pasukan mempunyai peluang untuk melakukan serangan. Umpanan akan dilakukan dari kawasan tepi gelanggang. Formasi bertahan dalam permainan bola tampar. Formasi bertahan bertujuan untuk menggagalkan serangan pihak lawan. Formasi ini bermula daripada menyekat perejaman sehingga dapat menyangga atau melambungkan kembali bola. Kemahiran asas yang digunakan ketika bertahan ialah kemahiran mengadang dan menyangga. Terdapat beberapa formasi bertahan dalam permainan bola tampar, iaitu formasi bertahan barisan hadapan atau player up. Formasi bertahan barisan hadapan menekankan aspek mengadang di atas jaring, melibatkan seorang atau 2 orang pemain. Ketika bertahan, pemain perlu bijak menjangka pergerakan bola yang direjam. Pengadang tengah boleh membuat adangan hampir semua bola yang direjam. Terdapat beberapa posisi pemain semasa melakukan adangan bergantung kepada bola yang direjam. Posisi tersebut dinyatakan dalam situasi berikut. Situasi 1. Bola direjam dari kiri. Bola boleh diadang oleh pemain kiri sahaja. Adangan yang baik adalah apabila pengadang tengah membantu pengadang kiri untuk membentuk 2 adangan. Situasi 2. Bola direjam dari kanan. Bola boleh diadang oleh pemain kanan sahaja. Adangan yang baik adalah apabila pengadang tengah membantu pengadang kanan untuk membentuk 2 adangan. Situasi 3. Bola direjam dari tengah. Hanya pengadang tengah melakukan adangan. Formasi bertahan barisan belakang atau player back. Formasi ini memerlukan barisan pemain belakang bersedia untuk menyangga atau melambungkan bola yang berjaya melepasi adangan. Kedudukan pemain akan berubah mengikut situasi bola yang direjam oleh pihak lawan. Situasi tersebut digambarkan seperti rajah di bawah. Situasi 1. Bola direjam dari kanan. Pemain hadapan melakukan adangan di jaring sebelah kanan. Kedudukan pemain di posisi 6 akan bertindak sebagai pengumpan berada di garisan serangan berhampiran dengan pengadang kanan. Pemain di posisi 1 dan 5 bertindak sebagai pemain pertahanan belakang kiri dan kanan akan berada di bahagian belakang untuk mengangkat rejaman yang melepasi adangan. Situasi 2. Bola direjam dari arah kiri. Pemain hadapan kiri dan tengah melakukan adangan di jaring. Kedudukan pemain di posisi 6 bertindak sebagai pengumpan berada di garisan serangan berhampiran dengan pengadang kiri. Pemain di posisi 1 dan 5 bertindak sebagai pemain pertahanan belakang kiri dan kanan untuk menyangga
menyangga. Situasi 3. Bola direjam dari kawasan tengah. Pemain di posisi 2 dan 4 akan berada di garisan serangan untuk menyangga bola yang direjam atau bola yang terbias daripada hadangan. Pemain di bahagian belakang bersedia untuk menyangga bola yang direjam oleh pihak lawan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.